Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur untuk ibadah doa yang kita ikuti pada malam hari 我 ini. 们感谢主，今天晚上可以参加这个晚祷会。 Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 在我们还没有阅读思想神的话语，我们同心祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. 我们在天上的父，我们感谢你，今天晚上可以聚集在一起参加这个晚祷会。 Sebelum kami memanjatkan doa-doa kami rindu supaya kiranya Tuhan berbicara kepada kami di dalam firman Tuhan. 在我们献上我们祷告之前，我们渴慕听见你自己的话语， Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami. 让我们可以明白你要在我们生活中所行的是什么。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. 我们祷告，奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam ini. 我们要阅读今天晚上要思想的这段经文， Terambil dari dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, 是在撒母耳记上第30章， ayat pertama hingga ayat yang ke-25. 从第1节要看到第25节。 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat 1 sampai dengan ayat 25. 撒母耳记上第30章第1节到第25节， Saya akan membacakan seluruh perikop ini, 我要读整段的经文， sedangkan bagian di dalam bahasa Mandarin akan dibacakan pada ayat 6, lalu ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. 中文的单单读第6节跟第22跟23节。 Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti,
dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. 撒母耳记上30章第6节如此记载：大卫甚是焦急，因为人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的上帝，心里坚固。第22节，跟随大卫人中的2人和匪类说：这些人既然没有和我们同去，我们所得的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。大卫说：弟兄们啊，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。阿门。 Saudara-saudara, tema renungan kita pada malam hari ini adalah hubungan yang retak. 今天晚上我们思想的主题就是破裂的关系。 Saudara, berbicara tentang hubungan atau relasi di antara manusia, 讲到人与人之间的这人际关系的问题， hal itu merupakan bagian yang amat kompleks. 是一个非常复杂的一个问题。 Hubungan antar manusia, saudara-saudara, bisa terjadi naik dan turun. 那人与人之间的关系可以上下不同， Kadang berjalan harmonis, 有时非常的和睦， tetapi kadang dipenuhi dengan konflik dan 但 pertikaian. 是常常这充满了争执跟冲突。 Mengapa bisa demikian, 为什么 saudara-saudara? 会这样呢？ Kita tidak pernah tahu dengan pasti. 我们不能肯定， Ada banyak faktor yang terlibat di dalam relasi antar manusia. 在有各种因素，有人之间造成人与之间的关系。 Kepribadian seseorang, saudara-saudara, adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana seseorang berelasi
dengan orang 一 lain. 个人个性或者性格将决定他与人之间的关系， Juga kecakapan interpersonal yang dimiliki oleh seseorang 以及他的才能，以及他的人际关系也会决定， mempengaruhi bagaimana cara dia untuk bisa berelasi dengan orang lain. 是决定他怎么样与人之间交往的关系， Juga pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang 或者一个人所经历的一些经验， atau motif-motif yang ada di dalam kepala atau di dalam hati seseorang 或者他心中他思想所存的一些动机， dapat menentukan bagaimana dia bisa berelasi dengan orang lain, apakah dengan baik atau tidak. 这个决定他与人是不是能够有很好的人际关系 Sementara itu saudara-saudara, 啊。除此以外， situasi atau kondisi yang terjadi di dalam kehidupan, 在生活中的周遭的光景， baik itu keadaan sejahtera 无论是在幸福当中， ketika orang mengalami kesuksesan, 或者在成功当中， ataupun sebaliknya ketika orang mengalami kesusahan atau kegagalan. 或者人在苦难、在失败的当中， Hal-hal itu juga bisa mempengaruhi relasi antar dua pihak. 也会决定彼此之间的关系。 Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang kita baca pada malam hari ini berbicara tentang betapa hebatnya kesusahan dan kepedihan yang dialami oleh Daud beserta dengan 刚 kawan-kawannya. 才我们所读的专言是述说的这个大卫跟他跟随者所面对的各种苦难跟心痛的事件。 Ketika mereka meninggalkan kota Siklak, tempat tinggal mereka, 当他们离开他们居住的城市西格拉的时候， tiba-tiba datanglah orang Amalek membakar habis kota tempat tinggal mereka itu. 他突然这个亚玛利人就来烧毁了他们所住的城市， Juga menawan istri-istri dan anak-anak mereka laki-laki dan perempuan. 并且把他妻子儿女都掳去了， Serta menjarah seluruh harta benda yang mereka miliki. 并且也把他们所有的财物都掳去了。 Saudara-saudara, ketika Daud dan rombongannya tiba di kota Siklak, hancur hati mereka. 当这个大卫跟他的人来到这个西格拉城的时候，他们心碎了， Kepedihan dan kehancuran hati begitu besar mereka alami. 他们的心痛，他们的心碎是何等的大。 Sampai Alkitab mengatakan menangislah mereka sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 甚至圣经记着他们哭到没有气力再哭了。 Tiba-tiba saudara-saudara, 突然， dalam kondisi yang demikian, 在这样的光景当中， orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan Daud, 向来跟随大卫的那些人， sekutu yang mengikutinya dan berjuang bersama dengan dia, 是与大卫一起征战的所谓同盟， bermaksud melempari Daud dengan batu. 他要想用石头打死这个大卫。 Apa yang menyebabkan mereka mau melakukan hal itu? 为什么他们要这样做呢？ Mereka kecewa. 他们失望， Mereka marah atas kepemimpinan Daud. 他们对这个大卫的领导感到生气、发怒。 Mereka mempersalahkan Daud dan menganggap Daud sebagai penyebab masalah besar yang terjadi pada mereka. 他们错怪了这大卫，大卫使他们受苦遭害。 Saudara-saudara, saat itu kondisi Daud amat terjepit. 那当时大卫是在被架攻之下， Di satu sisi dia mengalami juga permasalahan dan kepedihan yang sama dengan orang-orang itu. 一方面他也遭受跟其他人一样的一些苦恼， Daud juga kehilangan istri-istri dan anak-anaknya. 他也失去了他的妻子跟儿女们。 Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, dia berhadapan dengan orang-orang yang marah kepadanya. 但是另一方面，他面对他们发怒的那些跟随者， Orang-orang yang kecewa kepadanya dan mempersalahkan dia atas apa yang terjadi pada mereka semua. 那就错怪他们，对他们所遭受的错怪了这个大卫。 Kawan kini menjadi lawan. 过去是朋友，现在变成了敌人； Sekutu kini menjadi musuh. 结盟现在变成结仇了。 Saudara-saudara, bukankah gambaran relasi interpersonal seperti ini 这样的这个人际关系的描述， adalah juga gambaran yang sering kali terjadi pada kita? 也是描述我们在生活中经常发生的。 Saudara, gambaran relasi interpersonal kita dengan orang lain, dengan anggota keluarga, dengan teman kita, dengan rekan kerja kita juga seringkali menghadapi tantangan. 我们的人际关系，不管是我们与家人、我们与同工、同事之间，也常常遇到各种的挑战跟问题。 Khususnya ketika kita semua sedang menghadapi satu tekanan atau kesulitan. 就是面对困难或者面对挑战的时候， Seperti misalnya di dalam masa pandemi ini. 就像现在的疫情当中，
Saudara-saudara, tekanan berat di dalam masa pandemi yang berkepanjangan, 在这个漫长的这个疫情的沉重的这个压力之下， pergumulan yang saudara dan saya hadapi baik di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, 无论在我们的工作、我们事业中所面对的各样的困难， kondisi perekonomian kita, 我们的经济状况， ditambah lagi dengan tekanan karena ada anggota keluarga kita yang terpapar oleh COVID. 也加上一种压力，因为我们的亲人感染了这个病毒， Lalu ketakutan yang kita alami. 面对各样的惧怕， Kita takut terpapar, 我们怕被感染， kita takut kehilangan orang yang kita 我 cintai, 们怕失去亲人， bahkan mungkin kita takut menghadapi kematian. 可能我们惧怕面对死亡， Saudara-saudara, bahkan juga kejenuhan karena kita tidak bisa beraktivitas secara normal. 可能我们不能过正常的生活，感到现在的生活是感到厌烦， Tidak bisa bekerja secara normal, 不能正常的工作， tidak bisa melakukan pelayanan secara 不能 normal, 正常的服侍， bahkan melakukan rekreasi secara normal. 现在也不能正常的娱乐。 Saudara, semua yang baru saja saya sebutkan itu adalah stresor yang menekan kita dengan amat berat, khususnya di dalam masa pandemi ini. 这就是在疫情当中一种特大的压力，沉重的压住我们。 Dan sudah 2 tahun kita menjalaninya. 我们已经经历了2年的长的疫情， Entah saudara sadar ataupun tidak, hal itu berdampak pada bagaimana kita kemudian bersikap atau berlaku kepada orang lain, entah sadar ataupun kita tidak 不 sadar. 懂我们自醒悟或是不醒悟，这影响到我们对人的关系。 Tanpa sadar, saudara-saudara, mungkin kita bertutur kata menjadi kasar kepada orang lain. 可能我们无意中我们的言语比较粗暴的言语， Nada bicara kita meninggi, 我们的声调高了， emosi kita sulit terkendali, 我们无法控制我们的情绪， relasi kerjasama dengan rekan kerja yang tadinya harmonis kini dipenuhi dengan konflik. 过去与同工之间和睦的关系，现在充满了争执。 Bahkan kawan kerja, kawan sepelayanan, kawan lama kita mungkin sekarang sudah menjadi lawan yang kita 可 serang. 能我们过去的同工、我们的同事、我们的好朋友，现在已成了我们的敌人。 Saudara-saudara, ilmu psikologi mungkin bisa menjelaskan hal ini 可能是这个心理学会解释这个现象， dengan mengatakan bahwa manusia punya keterbatasan dalam menanggung beban. 因为人在担负重担的时候都是有极限的。 Oleh sebab itu ketika itu sudah melampaui keterbatasan manusia, maka sulit bagi manusia untuk bisa bertahan dengan apa yang semestinya dia lakukan. 但是说超过极限的，他就不能再忍受了。 Tapi dalam konteks iman Kristen, saudara-saudara, hal ini sebetulnya memperlihatkan betapa rapuhnya manusia. 但是在基督徒的信心里面，我们看到人是何等的脆弱， Manusia yang seringkali bertepuk dada dalam kepongahannya, 常常在骄傲的拍着胸膛的人， ternyata begitu rapuh. 原来是那么的脆弱。 Baru saja menghadapi situasi seperti sikon pandemi yang kita alami Saya belakangan hari ini, 最近所面对这个疫情， hal itu sudah membuktikan bahwa kita tidak mudah untuk mengendalikan diri kita sendiri, 我们再一次证明我们无法好好的控制我们自己， khususnya di dalam berelasi dengan orang lain. 特别我们与人际的关系。 Saudara-saudara, Daud ketika dia sedang berada dalam kesulitan bersama dengan teman-temannya, 当这个大卫与这个跟随着正在困难的期间， kesulitan itu membuat orang-orang yang tadinya dekat dengan Daud kini memusuhi dia. 那些以前个非常亲近的这个大卫的跟随者，现在以他为仇。 Hal yang serupa juga bisa terjadi pada kita. 那这样的事情也会发生在我们的身上。 Di masa-masa pandemi ini, hubungan yang tadinya berjalan dengan baik, 那在疫情当中过去本来我们能有好的关系， relasi yang harmonis dan akrab, 但和睦而且以前非常密切的关系， karena kesusahan, 因为苦难， karena beban, 因为重担， karena pergumulan, 因为挣扎， kemudian menjadi retak. 这就变成破裂了。 Karena itu saudara-saudara, kita harus belajar dari pengalaman kesulitan untuk bisa menjaga bagaimana hubungan kita boleh tetap terjaga dengan baik. 可是我们必须在困难当中学习怎么样维持好我们的人际关系。 Hal yang kedua, saudara-saudara, 第二点， bukan hanya belajar dari kesusahan. 不单从苦难中学习， Ternyata dari keberhasilan pun kita harus belajar sesuatu. 在成功当中我们也学习一些东西。
Ternyata keberhasilan, kesuksesan, atau kebahagiaan bisa menjadi cobaan bagi sebuah hubungan. 第一呢，我们的成就、我们的成果、我们的进步，也成为我们人际关系的一种试探。 Saudara-saudara, kisah Daud yang berakhir happy ending ini 那大卫记在大卫的事迹，虽然我们知道是以戏剧结束， menceritakan bahwa pada akhirnya pasukan Amalek berhasil ditumpas. 那这后来最后这个亚玛力人的军队都被消灭了。 Istri-istri mereka, anak-anak mereka, beserta harta benda mereka yang tadinya dijarah berhasil direbut kembali dari tangan orang 过去 Amalek. 被掳去的，无论是儿女、妻子、财物，都夺回来了。 Saudara, dalam sukacita dan perayaan yang amat besar itu, 在伟大的欢乐和喜乐的当中， 400 orang yang turut berperang bersama dengan Daud 与大卫一起上阵的400位战士， berkata kepada Daud, 对大卫说： tidak usah membagi jarahan kepada 200 orang yang terlalu lelah untuk berperang dan karenanya mereka hanya tinggal di tepi sungai Besor. 不必把那个200位因为太疲乏不能过这个比索西的那些战士分给他们猎物。 400 orang ini menganggap bahwa 200 orang yang hanya menunggu itu tidak layak mendapat bagian. 他们觉得这200位在这边等候的不配分到猎物。 Kami yang bekerja keras, 我们是努力工作的人， kami yang berjuang, 我们去斗争的人， kami yang merampas. 我们去抢夺回来的。 Mengapa kamu juga harus mendapat bagian? 为什么你们要拿有份呢？ Kamu cuma bekerja untuk menjaga barang-barang. 你们的工作只是看守那些器具而已， Satu pekerjaan ringan yang bisa dikerjakan oleh siapapun. 这非常轻省的，每一个人都可以做的。 Kalian tidak pantas mendapat 你 bagian. 不配分到猎物。 Saudara, gambaran ini juga berbicara tentang bagaimana manusia berelasi bahkan di dalam situasi kesuksesan atau di dalam keberhasilan. 这也是描述人无论在成功、在有成就当中，他们人际关系。 Sangat mungkin apa yang menjadi prinsip 400 orang yang berperang bersama dengan Daud itu sebetulnya menunjukkan bagaimana sikap kita juga dalam berelasi dengan orang lain. 在这个400位这个与大卫一起上阵的400位战士，他们的颜色可能也是我们人际关系的一种态度。 Hubungan kita menjadi retak bukan hanya terjadi di dalam kesusahan atau di dalam pergumulan, 我们的关系破裂不单是在困难、在挣扎当中， tapi juga bisa terjadi dalam kesuksesan, dalam keberhasilan, dalam kejayaan, dalam kebahagiaan. 也可能在有成就、有成果、有幸福，或者在我们强盛的时候。 Bukankah sudah banyak cerita bahwa di dalam kesuksesan, saudara sendiri kini bisa menjadi seperti orang asing buat kita. 那可能在成就、有成功当中，我们的朋友可能变成陌路人、陌生人。 Dalam kejayaan, di dalam kesuksesan, teman yang selama ini bersama dengan kita tinggalkan di belakang. 可能在我们成功当中，我们过去的朋友，我们就撇弃了。 Sekali lagi gambaran ini memperlihatkan betapa rapuhnya manusia yang cenderung ingin menikmati sendiri kebahagiaannya. 那我们看到人的一种非常的倾向、软弱的倾向，就是要独自来享受自己的一切的成功， Menikmati sendiri keberhasilannya dan kesuksesannya tanpa orang lain. 要自己享用他成就跟成果，不要别人来分有份。 Padahal kalau kita membaca narasi ini, saudara-saudara, bagaimana Daud dan kawan-kawannya berhasil menumpas orang Amalek. 我们看这在怎么样这个大卫跟他quân士战胜了这个亚玛力人， Di dalamnya terdapat jasa dan peranan satu orang budak Mesir. 有一个埃及人的奴仆，他就是有扮演重要的角色。 Karena budak Mesir inilah, maka Daud dan kawan-kawannya mengerti bagaimana dan kemana mereka harus pergi mengejar orang Amalek. 因为这个埃及人的奴仆，只是他们怎么样去追赶那些仇敌， Bukan hanya kesusahan, 不单是在苦难当中， keberhasilan juga bisa membuat kita mengalami keretakan hubungan dengan orang lain. 在成功当中也会使我们关系破裂。 Hal yang terakhir, yang ketiga, 最后第3点， kita belajar berpaut kepada Tuhan akhirnya di dalam segala keadaan. 在无论任何环境，我们仍然与神紧密相处。 Bukan saja relasi dengan orang yang dapat retak, 不但与人之间的关系能够破裂， dalam keberhasilan atau di dalam kesusahan, ternyata relasi kita dengan Tuhan juga bisa mengalami 无 keretakan. 论在我们苦难当中，在成功当中，我们与神之间的关系也会破裂。 Dalam permasalahan berat, saudara-saudara, kita bisa menjadi tawar hati.
在沉重的问题当中，我们可能会灰心。 Dalam goncangan iman yang sangat besar, akhirnya kita merasa bahwa relasi kita dengan Tuhan menjadi tawar. 我们的极大的信心的动摇当中，我们与神的关系变成灰心失意了。 Kita merasa tidak ada lagi gunanya berdoa kepada Tuhan. 我们觉得祷告跟对神祷告没有益处， Kita mulai malas untuk datang ke gereja sekalipun sekarang ibadah online, ibadah onsite sudah dimungkinkan. 虽然现在有现场的这个聚会，但是我们懒得去参加聚会。 Saudara, di dalam keberhasilan atau di dalam kegagalan, 无论在成功在失败当中， hubungan kita dengan Tuhan juga bisa mengalami keretakan. 我们与神的关系也会破裂。 Di dalam keberhasilan, kita bisa saja tidak lagi peduli kepada Tuhan dan kita begitu fokus kepada pencapaian-pencapaian kita. 可能在成功当中，我们就关注在我们的成就，忽略了，不在乎神。 Di dalam kegagalan, kita bisa menjadi begitu meragukan Tuhan atas apa yang kita alami. 在失败当中，我们会怀疑神为什么使我们遭遇这样的事情。 Saudara belajar dari apa yang Daud alami, ternyata kesusahan ataupun keberhasilan tidak ada yang bisa membuat dia menjauh meninggalkan Tuhan. 但是从这个大卫的经历当中，无论在苦难当中，在成功当中，都没有使大卫跟神的之间关系可以破裂。 Kalau saudara baca dalam situasi terjepit, Alkitab mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 因为在焦距当中，这曾经是在那么大卫对耶和华神的信心更坚固。 Dan sebaliknya, di dalam keberhasilan dan di dalam kemenangannya, 对不对？在他的成功，在他得胜的当中， ia berkata kepada 400 orang yang berkata, jangan membagi jarahan kepada teman-teman yang 200 lainnya. 他对那些400位战士说：“不要把猎物分给另外的200个没有上阵的这些战士。” Daud berkata, bukankah kemenangan yang kita miliki adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan? 他说：“我们所得胜，这神耶和华神所赐给我们的， Ini bukan kehebatan dan kuasa manusia. 不是我人的什么伟大人的这个能力。” Saudara lihat, 大家会看， pedih dan gelap, 但无论是伤痛黑暗， Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 大卫对耶和华的信心仍然坚固。 Dia tidak membiarkan persoalan itu menutupi mata imannya untuk semakin percaya dan mempercayai Tuhan. 但这些苦难没有遮盖他属灵的眼睛，使他不再坚信依靠神。 Sebaliknya, 相反的， bahagia dan sukacita 但无论是在部落，或者在喜乐当中， dalam keberhasilan yang diraihnya, 在他得到的成就当中， dia tetap berkata, ini semua adalah dari Tuhan. 他说这一切都是耶和华所赐的。 Saudara, biarlah kita boleh belajar dari pengalaman Daud ini. 我们从大卫的经历可以学习到， Dalam kesusahan ataupun di dalam keberhasilan, 无论在苦难当中，无论在成功当中， menjaga relasi kita tetap baik, 仍然维持我们与神之间的关系， entah itu dengan sesama kita 无论是与人际关系， ataupun juga dengan Tuhan kita. 或者与神之间的关系。 Amin. 阿门。 Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari 让 ini. 我们有一段时间再一次思考刚才我刚刚听过的神的话语。 Saya mempersilahkan saudara-saudara untuk mengambil posisi berlutut. 对旁边的弟兄姐妹，请你跪下祷告。 Marilah kita pikirkan dan renungkan dua pertanyaan ini. 让我们思想2个问题： Apakah yang Tuhan sudah katakan dan ajarkan kepada kita melalui perenungan firman pada malam ini? 在今天晚上我们的神的话语，神要我们对我们说了什么？ Dan yang kedua, 第二， apakah yang saudara mau katakan dan sampaikan kepada Tuhan setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam ini? 听了今天神的真理之后，你要对神说什么呢？